dekat nak mati, antara amalan yang ingin dilakukan di kalangan setiap manusia yang hampir dengan kematian ini, salah satunya mereka ingin bersedekah di jalan Allah. Antara amalan yang mereka cuba untuk lakukan, kita baca dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala cerita bila hampir saja dekat dengan mati, kebanyakan manusia sebut laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Tuhanku, boleh tangguh tak sekejap kematian ini? Nak buat apa dia? Fa as-saddaqa, aku ingin bersedekah di jalan Allah. Yang kedua, nak buat apa dia? Wa akun minas salihin, aku nak menjadi hamba Allah yang saleh. Ni di antara amalan yang nak dibuat. Bila dekat nak mati, antara benda yang manusia nak buat sangat, salah satunya bersedekah. Kemudian manusia nak buat baik. Kemudian kalau kita baca lagi, manusia nak duduk dekat dengan orang saleh. Bila dekat nak mati je, manusia ni nak duduk dekat dengan keluarga yang saleh, suami yang saleh, isteri yang salihah. Dia nak duduk dekat dengan orang yang saleh. Kemudian di antara benda yang dia tak boleh nak tinggal bila dekat nak menghadap depan Allah, ialah taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah ni kebanyakan di kalangan kita demikian. Kenapa manusia baru nak taubat di saat itu? Baru waktu mana dekat dengan kematian baru nak minta ampun pada Allah? Jawabnya kerana di waktu itu ulama-ulama sebut salah satu sebab mereka melihat kesukaran di saat untuk menghadap depan Allah dengan dosa-dosa yang banyak. Dosa-dosa yang banyak ini menjadikan satu halangan untuk menghadap di hadapan Allah. Yang di waktu itu barulah mereka nak timbulnya penyesalan. Antara sebab yang lain lagi, bila dekat nak meninggal dunia, baru sedar kesilapan dalam memilih syaitan untuk menjadi teman sewaktu mana perjalanan hidup. Bila kita dekat nak meninggal dunia, di antara benda yang akan berlaku dalam hidup kita, salah satunya ialah gangguan syaitan. Syaitan akan ganggu pada seorang. Siapa-siapa yang nak dekat dengan menghadap depan Allah, dia akan diganggu oleh syaitan. Syaitan yang akan ganggu. Syaitan akan sebut, bila masuk saja malaikat dalam tubuh badannya untuk cabut ruhnya daripada jasad dia, dia akan sebut pada di saat tersebut dia dah rasa dah sakit, rasa dah ngilu untuk nak menghadap depan Allah. Lalu dalam keadaan demikian, syaitan akan pujuk. Syaitan kata, roh kamu itu akan dipulangkan balik. Kamu jangan bimbang, kamu tak mati. Kamu jangan bimbang, kamu tak akan menghadap depan Allah. Roh kamu akan turun. Di saat mana ditarik, roh ni daripada hujung kaki ditarik naik sampai ke lutut. Bila sampai ke lutut, syaitan akan sebut lagi, bertahan, bertahan. Kamu jangan cepat kembali pada Allah. Jangan pulang lagi. Jangan kamu taubat. Roh kamu akan turun. Kamu akan selamat lagi. Syaitan akan sebut demikian. Lalu dia cuba lagi. Cuba untuk nak turunkan lagi. Roh ni akan naik lagi. Roh ni naik lagi sampai pada lutut, sampai pada pusat kita. Bila sampai pada pusat kita, kita rasa sejuk di saat itu. Sejuk yang amat sangat. Kemudian turun terus sampai ke pinggang kita, turun, mendadak turun ke pinggang, kemudian terus naik sampai di halqum. Bila sampai di halqum saja, di saat inilah Allah melalui malaikat akan tanya, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq. Di waktu mana roh ni sampai di halqum, lalu malaikat akan tanya, wa qila man raq, siapa yang boleh pulangkan balik roh kamu saat yang sebegini? Bila sebut saja begitu, wa dhanna annahu al-firaq, datang perasaan dalam tu badan setiap di kalangan kita, mati dah aku, mati dah, akan berpisah roh daripada jasad ini. Wal taffatis saqu bis-saq, mata diterbeliak di saat mana dia nak menghadap depan Allah. Lalu terbit daripada mulut masing-masing akan sebut, inni tubtul an, sekarang saya bertaubatlah kepada kamu ya Allah. Lalu Allah jawab, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Bagi tahu pada mereka, wahai malaikat, sesungguhnya Allah tak akan terima taubat
orang yang hidup dia dalam keadaan buat benda yang buruk dan keji. Waktu mana sampai roh dia sampai di halqum, baru dia nak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, bila kita belajar perkara yang demikian, Allah bagi kesempatan untuk diri kita ni bertaubat pada Allah. Bila saat kita kena taubat pada Allah? Ramadan. Ramadan ni satu kesempatan dan peluang. Bila Allah bagi peluang pada kita masuki bulan Ramadan ini, Allah mula membuka pintu-pintu taubat. Allah mula memberi peluang untuk kita kembali pada Allah. Tuan-tuan tahu bagaimana Allah, tanda Allah sayang pada kita dengan kita diberi peluang untuk taubat ini. Allah mulakan pada diri kita rasa ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu benda dalam hidup seorang ini, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepanjang umur kita 24 jam dalam hidup kita ni, ada satu masa kita kembali pada fitrah. Kita akan balik pada fitrah. Sepanjang kita dalam setahun, Allah kembalikan kita kepada fitrah. Bila Allah kembalikan kita pada fitrah, Allah kembalikan kita di saat mana dalam bulan Ramadan dan disambut dengan Aidil Fitri untuk menjadikan kita kembali pada fitrah. Ramadan Allah jadikan nak suruh kita kembali pada Allah. Macam mana anda Allah nak suruh kita kembali pada dia? Allah ringankan jasad kita datang ke rumah Allah. Allah mula datangkan kita untuk mendengar kuliah. Allah mula membuka jalan-jalan kebaikan dalam hidup kita. Bila Allah mula buka jalan kebaikan, itu tanda Allah meminta pada kita supaya kita mula bertaubat kepada-Nya. Jangan ada lagi perasaan kesombongan. Macam mana Allah nak suruh kita kembali pada dia? Allah tolong gari syaitan. Dalam bulan yang lain Allah tak gari syaitan. Ramadan Allah gari syaitan. Nak suruh kita kembali pada dia. Tuan-tuan rasa ringan. Bulan Ramadan kita jadi rasa ringan. Ringan jauh dalam kita beribadah pada Allah. Bila kita rasa ringan untuk kembali pada Allah, jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Allah mula nak suruh kita taubat pada Allah. Baca dalam hadis kursi. Dalam bulan Ramadan sebegini, Allah turun sampai ke langit dunia. Sampai ke langit dunia. Setiap mana sebelum daripada subuh, malaikat-malaikat akan mula seru. Seru seluruh alam ini. Wahai orang yang meminta, bangunlah kamu untuk minta kepada Allah. Kerana Allah akan penuhi setiap permintaan yang kamu inginkan. Siapa yang bertaubat pada Allah, Allah terima taubat-taubat ni. Sebut wahai malaikat, siapa, diulang dan diulang sehingga terbitnya matahari ataupun naiknya fajar pada subuh setiap bulan Ramadan, Allah kembali kepada arasy-Nya dalam keadaan yang asal ajalinya. Yang ni dalam hadis kursi cerita benda demikian. Nak gambarkan tentang apa dia? Allah mula buka jalan taubat. Kita ni tahu tak kita ni ada dosa? Dalam hidup kita ni ada dosa. Dosa kita boleh tahu. Macam mana kita boleh tahu kita ada dosa? Bila kita tak rasa lazat lagi dalam hidup kita beribadah pada Allah. Dalam masa-masa yang lain tak rasa lazat. Dalam bulan-bulan yang lain kita tak rasa lazat dalam beribadah. Tapi bagaimana kita tahu taubat kita diterima oleh Allah? Bila kita dah mula rasa lazat dalam beribadah. Mula kita rasa lazat. Sembahyang kita rasa nikmat. Masa sebegini, masa kita duduk di antara lepas pada isyak pukul 10.30 begini, kita boleh duduk dalam masjid lagi. Ini di antara tanda taubat diterima di sisi Allah. Di antara tanda taubat diterima di sisi Allah. Masa bila kita jadi rajin untuk kita baca Quran. Jadi kita dalam hidup kita dah mula untuk kita nak berinfak di jalan Allah. Di saat ini taubat kita mula diterima di sisi Allah. Hanya satu yang perlu kita buat. Ulama-ulama sebut kita kena buat untuk kita bertaubat pada Allah. Benda apa? Angkat tangan. Banyakkan pada kita ni angkat tangan berdoa pada Allah. Jangan malas untuk kita nak bertaubat, nak minta ampun kepada Allah. Tangan kita ni terangkat, tengadah muka kita. Dalam hadis yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertaubat, minta ampun pada Allah, Rasulullah mula terangkat tangan Rasulullah sehingga nampak bawah ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tergadah ke atas.
minta dan minta pada Allah. Minta ni lagi lama minta, lagi tinggi tangan Rasulullah sehingga nampak bawah ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mana datang seorang pemuda yang sering kali saya sebut cerita ini, datang jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut ada Rasulullah, ya Rasulullah. Dia datang dalam keadaan murung muka dia, tunduk wajah dia. Dia sebut ada Rasulullah, ya Rasulullah. Saya nak ingin bagi tahu pada kamu, saya mempunyai dosa-dosa yang banyak ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya balik, banyak mana dosa kamu? Seluas di antara langit dan bumi. Lebih daripada itu ya Rasulullah. Dosa saya banyak ya Rasulullah. Dia sebut ada Rasulullah. Kemudian saya bertaubat pada Allah ya Rasulullah. Apakah Allah akan menerima taubat saya ini ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, ya, Allah akan terima taubat kamu. Kemudian saya ulang kembali dosa saya itu ya Rasulullah. Saya buat lagi dosa yang sama ya Rasulullah. Kemudian saya tadah tangan lagi. Saya minta ampun kepada Allah. Apakah Allah akan terima taubat saya itu ya Rasulullah? Rasulullah jawab, ya, Allah akan terima taubat kamu itu. Kemudian disuruh lagi. Kemudian saya ulang lagi dosa yang sama yang saya buat itu ya Rasulullah. Kemudian saya tadah lagi tangan saya ini ya Rasulullah. Saya minta lagi kepada Allah untuk saya meminta ampun terhadap dosa saya itu ya Rasulullah. Apakah Allah akan terima lagi dosa saya, taubat saya itu ya Rasulullah? Rasulullah jawab, ya, Allah akan terima taubat kamu itu. Dengar saja demikian, dia pun angkat muka dia. Dia tanya Rasulullah, sampai bila ya Rasulullah? Sampai bila Allah akan terima taubat hamba ini ya Rasulullah? Sampai bila Allah terima taubat saya ini ya Rasulullah? Saya buat dosa, saya taubat, kemudian saya ulang lagi, kemudian saya taubat, kemudian saya ulang lagi, kemudian saya taubat, saya ulang lagi. Sampai bila ya Rasulullah? Rasulullah jawab, sehinggalah kamu rasa jemu dalam kamu minta ampun kepada Allah. Allah tak pernah jemu dalam mengampunkan dosa-dosa kamu. Pemuda ni dengar saja kalimah demikian. Pemuda ni terus tunduk kepala dia, menangis, menitik air mata dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bangun dan dibingkas tinggal Rasulullah dalam keadaan air mata dia mengalir laju di pipinya. Hidup kita ni ada satu benda yang menghalang kita daripada kita taubat pada Allah. Ulama-ulama kata apa dia? Sombong. Kesombongan ini menghalang diri kita ni untuk kita nak minta ampun pada Allah. Sombong ni yang menyebabkan syaitan terkeluar daripada, iblis terkeluar daripada syurga. Inilah kesombongan ini. Kesombongan ini bila kita masuk dalam bulan Ramadan, Allah suruh padamkan rasa sombong tadi. Macam mana Allah suruh padamkan? Allah suruh kita banyakkan sujud. Dalam sujud kita ni, kita mula memadamkan kesombongan. Sujud sebanyak mungkin. Dalam bulan Ramadan, semayang dan semayang. Jangan berhenti dalam semayang pada malam tarawih begini saja, jangan. Malam ni sambung lagi dan sambung lagi. Jangan kita rasa cukup dengan kita dah witir sebentar tadi, maka kita tak sujud lagi lepas pada ni. Tak. Bangun lagi pada esok dan semayang dan sujud dan sujud. Bila kita sujud, kita letak muka kita ni, wajah kita ni sama dengan telapak kaki. Bila kita tak sama dengan telapak kaki, di waktu itu hilang kesombongan. Di waktu itu hilang kesombongan. Sombong yang menghalang daripada kita taubat. Satu Islam ajar, bila manusia tak solat, bila manusia tak sujud pada Allah, maka dia akan semakin sombong dalam hidup dia dan semakin sukar untuk dia bertaubat pada Allah. Lalu Islam suruh apa dia? Banyakkan sujud. Bila kita banyak sujud, maka di waktu itu akan hilang rasa sombong dalam hidup kita. Bukan sekadar itu, nak hilangkan sombong, duduk dengan orang-orang miskin, bergaul dengan anak-anak yatim, menghilangkan rasa sombong dalam hidup kita. Bila kita makan, berbuka puasa, jangan kita duduk dengan orang-orang yang mewah-mewah saja, jangan. Tetapi duduk dengan orang-orang yang di kalangan orang yang susah. Di saat itu kita akan rasa betapa kita dalam keadaan rendah diri dan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dalam hidup kita ni nak hilang kesombongan ini lagi. Buat macam mana? Banyakkan infak di jalan Allah. Banyakkan keluarkan duit kita, cairkan harta benda kita, banyakkan pada kita, gunakan. Kerana masa ni masa yang terlalu sempit dalam hidup untuk kita dekat diri kita dengan Allah.
kesempatan Ramadan ini, bila kita berada dalam bulan Ramadan sebegini, pada diri kita diajar supaya ambil peluang-peluang ini. Peluang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayangkan daripada bilion manusia yang cuba dekatkan diri dengan Allah, tiba-tiba kita salah seorang. Salah seorang di kalangan bilion manusia yang cuba dekatkan diri pada Allah. Yang terhalang kita dekat dengan Allah hanyalah yang disebut dengan kesombongan diri. Yang kita ada sombong tadi, tak nak bertaubat pada Allah. Lalu angkat tangan, doa pada Allah pada malam-malam hari, bangun tahajud malam. Di saat mana kita dalam keadaan keseorangan, bangun. Jangan ada di kalangan kita yang dah malam ke-8 ini, masih ada lagi orang yang di kalangan kita yang tak doa pada Allah. Payah nak sebut Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunkanlah dosa aku ya Allah. Tak boleh. Jangan ada di kalangan kita yang dah malam ke-8 dah. Malam ke-8 dah, malam sekarang. Tak setitik air mata pun belum gugur lagi. Tak rasa pada diri kita, Allahu Akbar, tak rasa ada dosa. Jangan sampai peringkat demikian. Bila kita rasa tidak ada dosa, sebenarnya kita seorang pendosa. Jangan biarkan diri kita demikian. Sambungkan silaturahim. Bila kita nak suruh kita ni terhapus dosa kita, sambung silaturahim. Jangan kita putus silaturahim ini. Di kalangan kita, ajak di kalangan kita berbuka puasa dengan makanan yang kita sediakan. Pada masa yang sama, kita panggil adik-beradik kita, panggil keluarga kita, untuk dekatkan diri kita dengan Allah, dengan cara kita sambungkan silaturahim. Jangan putuskan silaturahim yang telah terlerai itu. Bila kita putuskan silaturahim ini, hilanglah yang disebut dengan nikmatnya, menjadi hamba pada Allah, yang menyebabkan kita membawa dosa-dosa ini. Yang ketiga, pada diri kita, tolong buang perasaan dendam yang lama dalam jiwa kita. Buang perasaan dendam dalam diri kita ni. Jangan berdendam lama sangat dalam diri kita ni. Tolong kita maafkan sesama kita ni. Saya dah maafkan. Jangan biarkan dendam ini berpanjangan. Jangan. Sesama kita ni, kita maafkan. Jangan ada orang yang dendam sebagaimana dendamnya Melayu yang tak berkesudahan. Dendam orang Melayu kita ni kan panjang masa dia. Aku tak halal dunia akhirat, dia sebut. Bukan dunia akhirat je, 7 keturunan dia sambung lagi. Ni dendam Melayu dipanggil. Jangan ada dendam ini. Dendam ini mesti dimaafkan. Bulan Ramadan, kita tak ada dah dosa dengan orang. Dosa dengan orang kita habiskan. Kemudian dosa kita dengan apa dia? Dosa kita dengan Allah kita minta ampunkan. Sambung silaturahim, menandakan kita sedang menghapuskan dosa kita dengan manusia. Maafkan kesilapan orang di kalangan kita. Sama kita ni, jangan kita biarkan permusuhan yang panjang. Jangan. Cari jalan untuk damaikan. Di kalangan setiap orang Islam, damaikan. Bila kita boleh damaikan, di waktu ini kita akan rasa ketenangan dengan tiada lagi dosa-dosa di kalangan sama mukmin. Di kalangan kita ni, saling bermaaf-maafan. Jangan tunggu nak raya baru nak bermaaf. Tetapi dalam bulan Ramadan, kita dah maaf dah. Yang lama, dendam kita yang lama sebelum daripada ini, kita dah sambung kembali silaturahim yang terputus sebelum daripada ini. Kemudian dalam masa yang sama, dosa-dosa kita dengan yang disebut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tadahkan, kita minta pada Allah, ya Allah, ampunkanlah dosa yang lalu. Kemudian pada masa yang sama, kita miti air mata kita kembali balik pada asal kita. Dan insya-Allah, bila kita boleh jaga dua perkara ini, lalu itulah tanda kita menjadi hamba yang benar-benar bertaubat dan kembali padanya. Ambil kesempatan yang ada ini, keampunan Allah yang mencurah-curah ini dalam bulan Ramadan, mulut kita jangan tertinggal sebut Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Pada masa yang sama, kalau kita rasa panjang sangat yang tu, panjang ustaz, nak sebut Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ni panjang. Sebut je mulut kita sebut Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunkanlah dosaku ya Allah. Kalau yang ni pun panjang, Rabbighfirli pun panjang juga, tak sempat ustaz. Sebut Allahu Akbar. Sebut Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar pun panjang juga, boleh talqin dah hari ni, mati dah dia. Nak sebutnya Allahu Akbar pun tak boleh. Dalam diri kita ni, kita diajar supaya sentiasa sebut dan sebut zikir. Bila kita zikir ni, innal hasanatu yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya benda yang baik yang kita lakukan ini boleh memadamkan perkara-perkara yang buruk yang kita lakukan sebelum daripada ini.
Ambil kesempatan ini, sebagaimana yang telah diceritakan kepada seorang pemuda di kalangan Bani Israel yang dia nak bertaubat pada Allah dengan sebenar-benar taubat. Seorang pemuda, bila dia termakan buah apple yang masyhur itu, cerita yang dia duduk tepi sungai, kemudian dia nampak buah apple yang tenggelam timbul. Lalu dia terjun dalam sungai tersebut, lalu dia ambil buah apple itu, kemudian dia makan. Bila dia makan saja, dia teringat, macam manalah aku dengan buah apple ini, dengan tuan apple ini, aku tak minta kebenaran daripada dia. Bila dia rasa saja bersalah dalam dia melakukan dosa ini, lalu dia cari siapa tuan pemilik apple tadi. Lalu dia menyusuri sungai tadi, dia naik sampai ke atas. Bila dia sampai saja, tengok ada satu pohon yang dahan dia berjuntayan ke dalam sungai ini. Lalu ditunggu dekat pohon tersebut. Lalu datang seorang tua. Bila datang seorang tua ini, lalu dia cepat-cepat minta maaf dengan buah apple yang dia termakan tadi. Tapi sayangnya orang tua ni, dia sebut terus, saya tak maafkan kamu. Saya tak maaf. Kamu makan buah apple ni, saya tak maaf. Saya boleh maafkan kamu dengan syarat kamu mesti bekerja dengan saya selama 7 tahun tanpa gaji dan tanpa upah. Pemuda ni, bila dia dengar saja, dia tersilap dan dia rasa dia perlu taubat pada Allah. Lalu cepat-cepat dia, dalam keadaan demikian, dia kata, tak apalah, saya buat kerja lah, walaupun 7 tahun tanpa gaji dan tanpa upah. Kalau kita lah, kita sebut apa dia, melampau orang tua ni, makan buah apple sebiji pun, tapi kena minta maaf sebegini rupa. 7 tahun kena kerja. Setelah mana kerja cukup selama 7 tahun, cukup 7 tahun dia minta maaf, saya dah maaf, saya dah minta, saya dah buat kerja selama 7 tahun, maafkanlah saya. Lalu orang tua tersebut, tak, saya tak maafkan kamu kecuali kamu kahwin dengan anak perempuan saya yang buta matanya, yang sopak kulitnya, kemudian yang tempang kakinya. Pemuda ni dia terkejut lagi. Allah, dahlah kerja 7 tahun, kemudian dalam masa yang sama kena pula dalam keadaan demikian untuk kena kahwin pula dengan orang buta mata, tempang kaki, kemudian sopak kulit ni. Tetapi kerana takut dengan dosa, pemuda yang takut dengan dosa ni, dia kahwin juga. Tapi bila dia kahwin saja, malam pertama dia masuk dalam bilik, tiba-tiba dapati seorang perempuan yang cukup cantik sedang bersimpuh di tepi katil ni, senang cerita. Lalu dia terkejut, dia keluar balik. Salah bilik kot, dia sebut macam. Salah masuk dalam bilik. Dia keluar, dia tanya balik pada ayah mertua dia. Katanya saya kahwin dengan perempuan yang buta mata, kemudian yang tempang kaki. Saya tengok dalam bilik itu seorang perempuan yang cukup sempurna. Mengapa terjadi demikian? Lalu dijawab oleh ayah tersebut. Dia sebut, oleh orang tua dia disebut buta mata kerana dia tak pernah melihat siapa pun di atas dunia ni kecuali dia memandang pada aku seorang saja. Tempang kaki dia tak pernah berjalan ke tempat lain kecuali atas rumah ini dan di bawah sana saja. Dan kulit dia sopak, dia tak pernah sentuh dengan lelaki lain di atas dunia ini kecuali hanya dengan aku seorang saja yang menjadi seorang bapa kepadanya. Yang nak sebutkan gambaran, inilah nikmat daripada taubat pada Allah. Bila kita taubat, ganjaran yang besar yang Allah sediakan. Jangan malas untuk bertaubat, dan jangan rasa segan untuk kita kembali pada Allah. Jangan kita sebut, saya tak nak mati lagi. Ada orang sebut, saya tak nak mati lagi, oleh kerana saya tak nak mati lagi, saya tak nak taubat. Tak, taubat ini bukan menunggu saat mati, tetapi kalau mana kita taubat, ganjaran yang besar yang Allah sediakan di hadapan kita, Allah buka jalan-jalan yang kita tak sangka dalam hidup. Oleh demikian, banyakkan kita bertaubat pada Allah. Dalam hidup kita ni, taubat sebanyak mana? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, inni atubu ilallahi aqtara 70 marrah. Aku taubat pada Allah lebih 70 kali sehari, katanya Rasulullah. Kalau Rasulullah lebih 70 kali sehari, kita kena lebih daripada itu lagi. Taubat dan taubat, minta ampun pada Allah ni berterusan. Bila kita minta ampun sangat, ni Ramadan ni, ibu-ibu dan ayah-ayah, tolonglah minta ampun pada Allah. Minta ampun pada Allah bagi pihak diri kita. Minta ampun pada Allah bagi pihak mak dan ayah kita. Minta ampun pada Allah bagi pihak guru-guru kita. Minta ampun pada Allah bagi pihak jiran tetangga kita. Jangan kita minta ampun pada Allah untuk diri kita saja, jangan. Bahkan minta ampun sama untuk orang lain. Sebab tu Allah ajar, Allahumma gfirli
wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allah ajar pada kita, bila minta ampun, kamu minta pada ampun, minta dosa kamu. Dosa kamu tu kamu minta ampun pada Allah. Dalam masa yang sama, kamu minta ampun dosa kedua ibu bapa kamu. Kita ni kan dalam bulan-bulan sebegini, kita akan teringat pada mak ayah kita. Mak ayah kita yang hidup ataupun yang meninggal dunia. Kita teringat. Dalam teringat kita ni sebut terus, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Demikianlah kita dengan jiran tetangga kita. Cuba kita perhati kita dengan jiran tetangga kita. Bila kita sempat untuk bertanya khabar dengan mereka? Tak sempat. Ramadan ini masa kesempatan untuk kita bertanya khabar di kalangan kita. Maka dalam keadaan demikian, kita berdoa untuk diri dia. Dengan tanya khabar bagaimana? Doa. Tadah tangan kita. Ya Allah, tolong ampunkanlah dosa jiran saya. Saya dengan jiran saya. Hubungan kami di antara sesama kami yang sedang terputus sesama kami, minta disambung kembali. Mudah-mudahan bila semua tersebut akan dapat pada kita, bila sentiasa umat ini bertaubat pada Allah, rahmat Allah itu mencurah-curah turun dalam kehidupan kita. Mula kita dibebaskan daripada belenggu yang disebut dengan tekanan hidup ini yang banyak. Mula kita dapat rahmat Allah. Dunia kita dah jadi kosong sekarang. Di antara sebab kosongnya di kalangan kita, kosong ni hambar sesama kita ni, punca apa dia? Rahmat Allah tak turun lagi. Dalam hidup kita tak ada lagi rahmat Allah. Tak ada lagi kebaikan yang datang dalam hidup kita. Punca apa dia? Semua orang degil, semua orang tolol dalam hidup dia untuk minta ampun pada Allah. Degil tak nak minta ampun pada Allah. Rahmat Allah tidak ada lagi. Hujan mula turun menjadi azab, tidak lagi menjadi rahmat. Kering kontang di saat mana kemarau yang menjadi panjang, yang menyebabkan rugi dalam hidup kita. Bahkan ekonomi kita menjadi gersang. Kemudian sosial kita menjadi rosak. Punca apa dia? Punca kita tak nak minta ampun dan kita berkeras dalam dosa-dosa yang kita lakukan ini. Sampai hari ini kan kita buat contoh yang mudah, kita tidak ada jawapan terhadap kehilangan kapal terbang kita. Kenapa kita tidak ada jawapan dalam kehilangan kapal terbang kita? Karena kita degil untuk minta ampun pada Allah. Susah sangat ke rakyat Malaysia ni nak minta ampun pada Allah? Payah sangat ke di kalangan kita ni nak bangun, Perdana Menteri bangun, Perdana Menteri bernazar saja, sebut pada Allah, ya Allah, kalau kamu bagi jawapan di mana kehilangan kapal terbang, yang hilang itu kami berjanji kami tidak akan hidang lagi agak di atas kapal terbang, ya Allah. Susah sangat ke kita nak menazar demikian? Payah sangat ke kita nak berhenti? Kalau sekiranya kamu turun kembali, pulihkan balik ekonomi, mata wang kita dia menjadi sempurna kembali, di saat ini kami akan semua sujud pada kamu, ya Allah. Tapi kenapa? Karena kita sombong kan? Kita rasa hebat lagi, walaupun kita telah diuji oleh Allah dengan berbagai-bagai ujian. Punca apa dia? Punca kerana kita je rasa kita tak mati dan kita tak menghadap di hadapan Allah. Kalau kita rasa kita mati dan kita akan menghadap depan Allah, kita akan tak berhenti-berhenti untuk nak minta ampun terhadap dosa dan kesilapan yang kita lakukan ini. Jangan sampai kita menyesal dalam kubur, tuan-tuan. Jangan sampai kita dah bangun di padang mahsyar, baru kita nak sebut, kalau boleh kembali balik ke dunia, ya Allah, na'mal salihan inna mungkinun. Kami nak buat amal salih dan kami mula yakin sekarang, ya Allah. Bila kita mula yakin? Bila kita dah sampai di padang mahsyar, baru kita nak yakin di saat mana kita tidak boleh kembali lagi di atas dunia ini sendiri. Mari sama-sama kita ambil kesempatan bila kita berada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, untuk kita sama-sama pada diri kita mengambil manfaat, bertaubat sungguh-sungguh. Taubatan nasuha, minta ampun betul-betul pada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan peluang kita berada dalam 10 yang terawal ini satu keampunan Allah. Tuan-tuan akan rasa nikmat dan lazat di penghujung Ramadan nanti, di saat mana Allah kurniakan pada kita keampunan terhadap dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan dalam hidup kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Tuan-tuan, minta supaya kereta WYB 2647 untuk dialihkan kenderaan kerana ada halangan sedikit demikian. Kemudian jemaah sekalian, saya diberitahu bahawa masjid ni perlu dibesarkan lagi, dan masjid ni cadangnya untuk nak dibesarkan, untuk naik belakang sana sebab setinggi lebih kurang 3 tingkat lagi.
3 tingkat lagi nak dinaikkan, dan kita perlu setingkat tu, tapi binaan tu ready kalau nak. kita buat setingkat dahulu, tapi kita akan ready untuk 3 tingkat. Dan kita perlu lebih kurang dana sebanyak lebih kurang 1 juta ringgit, dan Nana diminta supaya lancarkan sikit pada malam ni untuk dana yang kita harap supaya ada anak tahfiz yang mula bergerak di kawasan tuan-tuan. Bila anak-anak tahfiz yang bergerak sekejap lagi, tuan-tuan jangan pejam mata, jangan ada yang kita buat kerah je, jangan. Pakat-pakat di kalangan kita bagi peluang. Inilah peluang untuk diri kita mengambil manfaat pada diri kita untuk malam-malam yang baik. Mana tahu malam ni malam Lailatul Qadar. Bila malam ini malam Lailatul Qadar, kita pakat-pakat di kalangan kita ni, pakat-pakat di kalangan kita untuk kita bangunkan masjid di belakang ini, kerana ruang kita ni nampak sempit. Kemudian kita perlu kebaikan yang banyak, dan dalam masa yang sama kita nak supaya kita lebih selesa dalam suasana di kalangan kita pada hari ini, insya-Allah. Ruang solat ni ataupun ruang serbaguna yang baru Masjid Ar-Ridwan malam ni kita lancarkan di kalangan anak-anak tahfiz tu. Mana-mana yang beg duit lekat-lekat tu, ambil satu beg tu sombak semua sekali dah. Mana-mana duit yang lekat-lekat tersebut, mana-mana beg yang besar tu berdiri lama sikit-sikit depan dia. Mudah-mudahan ini gambar yang kita akan bangunkan ini. Jemaah sekalian boleh tengok di depan ini sebelum kita baca doa. Ni kita sedang cuba siapkan, insya-Allah mudah-mudahan siap di kalangan kita akan dapat manfaat. Dan waktu mana tuan-tuan infak tu niat untuk arwah ayah, arwah mak yang telah meninggal dunia, ataupun di kalangan kita kan arwah suami kita yang dah meninggal dunia, ataupun arwah isteri kita yang telah meninggal dunia, ataupun kepada anak-anak kita yang telah meninggal dunia. Tuan-tuan niat sama untuk mereka. Mudah-mudahan Allah jadikan pahala itu sampai pada mereka ini sendiri. Ni ruang yang sedang cuba kita bangunkan. Tuan-tuan boleh tengok padam pula. Lepas pada ni insya-Allah kita akan lebih selesa lagi lah, insya-Allah. Malam ni kita dah mulakan di kalangan kita ni untuk sama-sama kita jadikan kebaikan pada malam ini. Mudah-mudahan malam ini malam Lailatul Qadar, dan bila Lailatul Qadar Allah gandakan 80 tahun kita dalam keadaan kita beribadah pada Allah. Mudah-mudahan demikian, insya-Allah. Allah tulis untuk diri kita demikian. Yang kedua, jemaah sekalian, lepas pada jemaah keluar nanti, jemaah dapatkan kat luar nanti, saya, tuan-tuan tahu saya sedang bangunkan sekolah tahfiz. Tahfiz ni hari ni kita dengar berita yang bersedih, di mana 5 orang pelajar tahfiz meninggal dunia hari ini. Meninggal dunia kerana kemalangan. Kita doa sekejap lagi mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak yang menghafal Quran ini di Kuala Kerai, Kemalangan Jalan Raya pagi tadi, kemudian meninggal dunia dalam perjalanan untuk tadarus Al-Quran. Kemudian kenderaan tersebut terbabas, kemudian ada lagi yang cedera di kalangan mereka tersebut. Jadi kita doa supaya di kalangan anak-anak tersebut, mereka di kalangan anak-anak yang saleh di kalangan mereka tersebut. Kemudian pada masa yang sama, tuan-tuan tahu saya sedang bangunkan sekolah Ma'had Tahfiz saya sendiri. Ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz di bawah saya, di Kelantan, di Pahang, kemudian di Shah Alam, kemudian di Kedah, di Langkawi. Di Langkawi saya sedang bangunkan masjid, nak siapkan satu masjid di tapak tanah di Kubang Badak, satu tempat yang cantik tepi jalan. Tuan-tuan ada kesempatan, tuan-tuan pergi ke Langkawi, pergi ziarah sama di sekolah saya tersebut. Asalnya tanah tersebut tanah seorang makcik yang tua. Dia uzur sangat, kemudian datang jumpa dengan saya. Dia sebut, saya nak wakaf separuh, ustaz bayar separuh tanah ni. Saya nak suruh ustaz bangunkan sekolah. Saya bangunkan dan saya bayar. Cukup genap dalam Ramadan tahun yang lepas, pada lebih kurang 7 ke 8 Ramadan, cukup saya bayar semua tanah tersebut, sebanyak hampir dekat dengan setengah juta tanah itu saya bayar. Cukup-cukup dia meninggal dunia terus. Makcik ni meninggal dunia. Kemudian saya bangunkan tempat tersebut. Sekarang dia pelajar lebih kurang hampir dengan 200 orang pelajar di sana. Dan kita harap supaya dia akan berkembang dan dengan cara yang baik, insya-Allah. Dalam masa yang sama, kalau tuan-tuan nak tolong saya, tuan-tuan tolong ambil pamphlet kat luar nanti. Ambil pamphlet, saya sedang bangunkan beberapa tempat ni. Tuan-tuan ambil je pamphlet tersebut, pergi ke bank, berdiri depan mesin-mesin bank tu, semayang sunat istikharah dulu. Nak derma ke tak derma, nak infak ke tak infak, tuan-tuan masukkan dalam akaun tersebut. Niat wakaf untuk arwah ayah, arwah mak, dan bakal-bakal arwah. Kita lah bakal-bakal arwah ni. Tuan-tuan tolong manfaatkan demikian. Kos menjadi besar, tuan-tuan.
Sebulan-sebulan saya terpaksa belanja lebih kurang 204,000 ringgit sebulan untuk membiayai makan, minum, tenaga pengajar dan sebagainya. Jadi melalui infak-infak inilah yang membantu dan memudahkan sikit untuk kerja-kerja yang baik ini sendiri. Dalam masa yang sama juga saya tulis buku-buku begini. Ini buku yang terbaru, buku Nota Ajal Mukmin. Buku ni cukup baik, tuan-tuan baca. Cerita yang saya tulis dan saya karang, sahabat-sahabat susun balik, kemudian keluar dalam bentuk buku ini. Buku Nota Ajal Mukmin. Kemudian buku Mau'izah Hasanah, malam pertama di alam barzah. Saya tulis juga macam mana suasana kita di barzah malam pertama. Hasil daripada saya kuliah dalam Radio IKM tersebut, tuan-tuan biasa dengar. Kemudian saya tulis lagi buku tentang teman di barzah. Siapa yang meneman kita lepas pada tersebut. Ni buku ni sesuai sangatlah tuan-tuan dapatkan nanti untuk dijadikan hadiah kepada kawan-kawan kita yang sakit. Kawan-kawan kita yang sakit, yang terlentang tu, kita pergi ziarah, daripada bawa durian, bawa rambutan tu, baik kita bawa buku macam ni. Bawa buku ni kita bagi pada dia supaya dia boleh baca, dia faham dah tu, maknanya mati dah tu sengaja. Bila baca buku ni, maknanya kawan nak sebut tu matilah dah senang. Kita pun mula kita bagi tahu benda-benda yang empat tersebut. Saya sendiri nak tolong sekolah saya ni, nak bangunkan, termasuk di selatan Thailand. Saya suruh di selatan Thailand ni mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu tersebut mereka bangun, mereka sujud. Ini tahun-tahun lepas pun saya dah sebut dah. Mereka bangun anak-anak tahfiz ni sembahyang, sujud. Asalnya pelajar ada 22 orang. Sekarang ada lebih kurang 400 lebih pelajar ni. Pelajar-pelajar tersebut sujud doa pada Allah, bangun tahajud malam-malam. Dalam tahajud tersebut mereka menangis teresak-esak. Kemudian mereka hantar madu tersebut ke Shah Alam. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Minum air madu tu muntah, keluar benda-benda yang pelik-pelik tu dan mereka. Saya tengok yang muntah tu 2-3 hari yang sudah, bila dia muntah tu keluar cacing-cacing. Cacing-cacing besar-besar, putih-putih cacing. Lama dah kena sihir, makan cacing. Cacing dalam perut ni. Bila diberi minum air madu tu keluar benda-benda yang demikian. Ada yang kena kencing manis teruk, dia minum madu ni turun kadar gula dalam darah dia. Ada yang kena batu karang. Saya sendiri pernah kena batu karang. Minum air madu ni, keluar batu karang ni daripada tubuh badan ini. Betul lah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal, biasakan hidup kamu dengan makan madu, kata Rasulullah. Makan madu ya, bukan bermadu makan madu. Ni satu-satu madu yang kita berbalik ke rumah orang rumah senyum je. Berbalik madu satu lagi belakang parang lah jawapannya. Ibu-ibu ambil madu ni, ibu-ibu kacau dengan ais suam. Ibu-ibu minum, letak dalam peti ais, dah sejuk dah, hidangkan untuk keluarga berbuka puasa. Bila kita berbuka puasa dengan air madu, kita rasa nikmat yang tak terkata. Rasa nikmat yang Allah kurniakan, sedapnya Allah kurniakan pada kita demikian. Di samping itu ada satu lagi, saya baru produk yang baru tersebut ialah kurma ajwah yang datang daripada pernah ditanam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kurma daripada Madinah, saya dapatkan daripada Madinah. Daripada tangan yang pernah tanam pokok kurma ni, turun keturunan-keturunan, katanya ada sanak dia, sanak pohon yang tanam tersebut daripada apa dia, kebun kurma Abdul Rahman bin Auf. Saya sendiri dapatkan kurma tersebut. Saya suruh packing kecil-kecil untuk dana sekolah saya. Dan tuan-tuan buat amalan, makan kurma ni. Rasulullah sebut siapa yang makan kurma ajwah ini sebanyak 7 biji pagi, Allah tak kenakan pada dia 2 perkara. Yang pertama, Allah tak kenakan pada dia sihir yang kena padanya, maknanya pulih sihir. Walaupun dia makan sihir tersebut, kemudian Allah jadikan sihir itu tawar dalam keadaan dia. Ataupun Allah akan pulihkan diri dia daripada racun. Racun ni kita sentiasa diracun. Tiap-tiap hari makan beras beracun, makan sayur beracun. Macam mana nak suruh jadi normal balik racun yang ada dalam keadaan? Di antara caranya kita minum, makan kurma ajwah ni 7 biji pagi. Cuma kesan dia satu je, botak kepala je makan kurma ajwah ni. Apa tak botak, sekilo 200 ringgit lebih. Botak kepala lah kita ni. Cuma yang ni tak sampai lah. Yang ni kecil-kecil, saya packing kecil-kecil, menjadikan lebih kurang 55 ringgit ya, untuk kita rasa bagaimana kurma yang pernah ditanam oleh Rasulullah. Mari kita berdoa malam ini, mudah-mudahan Allah jadikan malam yang baik ini di antara malam-malam yang Allah terima doa kita dan Allah angkatkan darjat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa besar kami dan dosa kecil kami ya Allah. Dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan ya Allah. Ya Allah, di malam hari yang baik ini ya Allah, kami berkumpul di dalam rumah kamu ini ya Allah, datang daripada segenap penjuru alam ini ya Allah, datang kami daripada jauh ya Allah, mengharapkan keampunan dosa-dosa kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ini ya Allah. Jadikan malam ini di antara malam-malam yang terindah dalam hidup kami ya Allah. Jadikan ia menjadi saksi dan bukti betapa kami cinta dan sujud pada kamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami datang dengan dosa-dosa yang banyak ya Allah. Kami mahu dan kami ingin di satu waktu mana kami keluar daripada rumah kamu ini ya Allah, tiada lagi dosa-dosa yang membalut jasad ini ya Allah. Ya Allah, di saat mana kami menadah tangan ini ya Allah, ada di kalangan kami yang sedang menderita kesakitan yang teruk ya Allah. Jadikanlah kebaikan doa yang kami tadahkan ini ya Allah menjadi penyembuh kepada penyakit yang diderita di kalangan kami ini ya Allah. Ya Allah, di kalangan kami ini ya Allah, ada di kalangan kami yang sedang berhadapan dengan hutang piutang yang banyak ya Allah. Jadikanlah kebaikan doa yang kami tadahkan pada malam ini ya Allah, di antara doa-doa penyelesai segala hutang piutang yang ditanggung itu ya Allah. Ya Allah, ada di kalangan kami saat ini ya Allah sedang berantakan rumah tangga mereka ya Allah, diuji dengan ujian-ujian kesusahan dan kepayahan ya Allah. Kami pohon dengan kebaikan doa ini ya Allah, kamu damaikanlah rumah tangga yang baik itu ya Allah. Ya Allah, izinkan kami mengadu pada kamu ya Allah, betapa kami difitnah dan dicaci dan dimaki ya Allah. Banyaknya ruang yang ada kesilapan yang kami lakukan ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah, setiap fitnah yang menimpa pada kami ini dikembalikan balik pada pemfitnah itu ya Allah. Ya Allah, izinkan kami mengadu pada kamu ya Allah, betapa penatnya kami dalam membesar rumah tangga kami ini ya Allah, menjadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh ya Allah. Ya Allah, sayangnya ya Allah, kekuatan kami terlampau terbatas ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah, agar kamu jadikan anak-anak kami ini anak-anak yang saleh ya Allah. Kamu rahmatilah perjalanan hidup mereka ya Allah. Kamu jadikanlah anak-anak ini anak-anak yang disayangi di sisi kamu ya Allah. Izinkan kami menyebut ya Allah, betapa ada di kalangan anak kami yang gugur di saat mana mereka berjalan untuk bertadarus tadi ya Allah. Di saat ini ya Allah, kami pohon dijadikan kuburnya di antara taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kuburnya di antara kawah-kawah neraka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon pada kamu ya Allah, agar dilapangkan anak-anak kami yang menghafal ayat-ayat kamu ini ya Allah. Jadikanlah dada mereka dada-dada hamba kamu yang saleh ya Allah. Lembutkanlah dada mereka sebagaimana kamu lembutkan dada kami ini ya Allah. Ya Allah, kami pohon pada kamu ya Allah, agar kamu melembutkan juga hati kami ini ya Allah, sebagaimana kamu telah melembutkan hati para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in itu ya Allah. Jadikanlah kami di kalangan sahabat-sahabat Rasul kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan pada kami mengadu pada kamu ya Allah, betapa tubuh badan kami lemah ya Allah. Tiada kekuatan kecuali kamulah yang memberi kekuatan ini ya Allah. Izinkan pada bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup kami nanti ya Allah. Tatkala mana terbujur kaku jenazah kami nanti ya Allah, kamu ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Di saat mana dimandikan jenazah kami nanti ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air merenjis badan kami itu ya Allah. Di saat mana kami mula dikapankan jenazah kami nanti ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami ya Allah, lebih putih daripada kain kapan yang membalut jasad kami itu ya Allah. Di saat mana kami mula diusung dan disembahyangkan nanti ya Allah, kamu pilihlah anak kami yang paling saleh ya Allah, ia akan mengimamkan salat jenazah kami nanti ya Allah. Ia akan mengusung jenazah kami nanti ya Allah. Ia akan meletakkan kami ke liang lahat ya Allah. Tatkala mana berbau tanah di hadapan muka kami nanti ya Allah, di saat mana dirungkaikan segala ikatan yang membalut jasad kami itu ya Allah, di saat mana kami mula menyendiri di alam barzah nanti ya Allah, kamu jadikanlah kubur kami di antara taman-taman syurga ya Allah.
Jangan kamu jadikan kubur kami di antara kawah-kawah neraka, ya Allah. Kamu tetapkanlah mulut kami, ya Allah, untuk menjawab setiap pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir itu, ya Allah. Kemudian kamu lapangkanlah kubur kami nanti, ya Allah. Jadikanlah kubur kami di antara taman-taman syurga, ya Allah. Jadikanlah malam pertama kami di alam barzah nanti, ya Allah, malam yang terindah kami bersama dengan arwah ayah kami, ya Allah, yang telah meninggal dunia di Illiyin, ya Allah. Saat sebegini, ya Allah, kerinduan itu datang lagi, ya Allah. Rindu saat kami bersama dengan arwah ayah kami, ya Allah. Rindu saat kami berramadan dengan arwah ayah kami, ya Allah. Rindu saat kami sujud di belakangnya, ya Allah. Rindu saat ia memimpin tangan kami ke bait rumah kamu, ya Allah. Rindu saat kami membesar di atas dukungan arwah ayah kami, ya Allah. Rindu saat kami tertidur di atas dukungannya, ya Allah. Rindu saat kami ditegur ayat-ayat Al-Quran Karim kami sewaktu mana kami membaca ayat-ayat kamu, ya Allah. Rindu saat itu kamu sajalah yang mengetahui, ya Allah. Sayangnya saat sebegini, ya Allah, arwah ayah kami keterbaring kaku di kuburan sana, ya Allah. Kami mohon pada kamu, ya Allah, agar dijadikan kuburnya di antara taman-taman syurga, ya Allah. Jangan kamu jadikan kuburnya di antara kawah kepada kawah neraka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tahu arwah ayah kami membawa dosa-dosa yang banyak, ya Allah. Jadikanlah doa ini doa anak yang saleh, ya Allah. Menghapuskan segala dosa-dosa yang telah dibawa itu, ya Allah. Kembalikanlah ia menjadi dalam keadaan bersih, ya Allah, agar ia mampu dimasukkan ke dalam syurga kamu, ya Allah. Bangkitlah kami di akhirat nanti, ya Allah, bersama dengan para nabi dan para awliya salihin, ya Allah. Sewaktu mana melayangnya suratan amalan manusia nanti, ya Allah, terimalah suratan amalan kami sebelah tangan kanan, ya Allah. Jangan kamu terima suratan amalan kami sebelah tangan kiri, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadi masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus kamu, ya Allah, bersama dengan para pasangan hidup kami, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah, jiran tetangga kami, ya Allah, dan bagi mereka yang mengaminkan doa ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami bersimpuh di sisi Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, izinkan kami mengucup jari jemarinya, ya Allah, mencium dahinya, ya Allah, memeluk tubuh badan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil kami meletakkan kepala kami di atas ribaannya, ya Allah, melihat wajah kamu di dalam syurga nanti, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami, ya Allah. Khususnya dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah. Seketika dahulu, ya Allah, kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami, ya Allah. Kami pernah mengguriskan hati ibu kami, ya Allah. Kami pernah melihat air matanya mengalir lesu di pipinya, ya Allah. Kami tidak sengaja, ya Allah. Kami tidak sengaja, ya Allah. Kami tidak sengaja, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami di kala itu, ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, anak-anak kami pula meninggikan suara di hadapan kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, hidup kami seringkali berantakan dalam kekeluargaan ini, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, ia menyebabkan kamu berpaling daripada rahmat kamu untuk kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, ia menyebabkan seringkali hidup kami ini diuji dan diuji oleh kamu, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, ia menyebabkan hati kami pula menjadi keras, ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami, ya Allah, sekeji mana pun kami, ya Allah, segunung mana pun dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini, ya Allah, berilah kesempatan keampunan kamu untuk kami, ya Allah. Berilah kesempatan keampunan kamu untuk kami, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pada siapa lagi kami mampu mengadu doa ini, ya Allah, kecuali pada kamulah, ya Allah. Kami hamba-Mu, ya Allah. Kami hamba-Mu, ya Allah. Kami hamba-Mu, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.